Saya nak fokus kepada satu perkara yang pada saya kita rakyat Malaysia ni semua tahu. Cerita dongeng. Siapa yang pernah dengar cerita dongeng ni? Cerita dongeng ni dia bertajuk begini tau. Cerita dongeng dekat Malaysia ni. Ada seorang yang tergila-gila nak jadi Perdana Menteri, telah pun berjaya jadi Perdana Menteri walaupun dia tak cukup jumlah untuk nak menubuhkan kerajaan dia sendiri, tetapi disebabkan oleh parti-parti lain yang telah pun membantu untuk menyokong dan akhirnya dia dapatlah jadi Perdana Menteri. Sebelum dia jadi Perdana Menteri itu, rakyat Malaysia didendangkan dengan dongeng. Dongeng yang kata kalau saya jadi Perdana Menteri, saya akan hapuskan perasuah-perasuah ni, saya akan tangkap perasuah-perasuah ni, saya akan dakwa perasuah-perasuah ni. Ini dongeng yang rakyat Malaysia dengar lah kan. 3 tahun dia jadi Perdana Menteri kan. 3 tahun dia jadi Perdana Menteri. Dan akhirnya tiba-tiba beberapa kes yang melibatkan yang sebelum ini saya pun dalam 1-2 tahun ni saya tahu. Ada cerita yang melibatkan safe house. Saya selama ni tak tahu safe house. Kawan-kawan yang di luar sana pun tak tahu safe house. Perkataan safe house ni baru kita dengar. Safe house ya, tak tahulah safe house tu yang macam mana kan. Tapi yang pertama kita tahu adalah kes Pasir di Selangor. Kes Pasir di Selangor ni sampai sekarang kita tak tahu apa kedudukan cerita safe house yang ada di Selangor yang sebelum ini kita dengar mungkin melibatkan orang ini, orang itu kan, tak tahu. Senyap. Apakah benda-benda macam ni memang kita rakyat ni perlu dirahsiakan? Saya tak tahulah. Mungkin dia adalah orang kata satu jenayah sulit yang rakyat tak boleh tahu. Begitu juga dengan safe house yang konon-kononnya kalau kita tengok dekat berita hari ni, safe house yang membabitkan bekas Perdana Menteri. Tetapi safe house ni tiba-tiba kita berasa bahagialah, kita rakyat ni senang lah. Wah, dah kena tangkap dah safe house. Media pun panas. Kita rakyat pun dapat tangkap orang ni nanti. Jumlah duit bukan sedikit-sedikit. Jumlah duit 150 juta. Bersama dengan jongkang emas, bersama dengan mata wang asing. Tiba-tiba benda ni dah kena tangkap, duit dah kena ambil. Satu cerita yang didendangkan kepada rakyat Malaysia, apa dia? Memang paling lawak. Hari ini kita dengar tak ada pihak ketiga yang nak datang tampil untuk mengaku bahawa itu duit dia. Mahkamah putuskan begitu dan akhirnya mungkin duit ini diambil oleh kerajaan, dibekukan ataupun kerajaan ambil macam tu je. Kemuskilan rakyat Malaysia sekarang ini, inilah bila siapa-siapa jadi kerajaan, keyakinan rakyat kepada pihak berkuasa di antara rakyat dan pihak yang BBIP, pihak-pihak ahli politik, pihak-pihak yang mempunyai pangkat, mempunyai kuasa seperti durian dan mentimun. Bila orang suri, dulu dia kata, sekarang ni dia jadi Perdana Menteri, dia tak pernah kata dah. Dulu orang beli curi seluajin masuk penjara, tertindas. Dulu orang curi susu di supermarket kena tangkap, tertindas. Tapi hari ini bila dia jadi Perdana Menteri, benda-benda ini dah hilang. Bayangkan kalau zaman dia jadi pembangkang, dia mesti tanya macam saya tanya ni. Kenapa saya boleh tanya benda ni kepada dia hari ini bila dia jadi Perdana Menteri? Kerana ini yang dia buat. Ini yang kami didik duduk dalam pembangkang dulu untuk kita cakap kepada kerajaan waktu itu. Hari ini aku tanya balik dekat dia, kepada Perdana Menteri itu. Macam mana kita rakyat sekarang macam orang bodoh tau. Kita dibodohkan macam tu je. Dulu dia kata dia nak sepritkan pihak macam-macam, semua benda dia nak sepritkan. Peguam dia nak sepritkan, SPRAM dia nak sepritkan. Mana? Mana dah? Lantik. Tak habis-habis dia lantik orang tu. Kan? Sampai kesudah lah. Kau lantik orang tu lagi. Kan? Macam dah tak ada orang lain boleh jadi ketua SPRAM tu. Saya rasa SPRAM yang ada tu, yang tiga bintang yang ada dekat bawah tu, timbalan yang ada tu, menangis menunggu masa dia nak jadi ketua SPRAM. Sebab ada satu orang yang jadi ketua SPRAM, tukang sambung. Waktu dia jadi Perdana Menteri, dia kekal macam sama lah kau punya cerita. Okay, kita kembali kepada cerita ni, safe house ni tadi. Kan? Safe house ni, kalau kawan-kawan pihak berkuasa ni ada training, latihan. Training ni latihan lah. Yang orang kata dah perfect dah. Memang bagus dah.
Kualiti pihak berkuasa Malaysia ni, pasukan polis, custom, immigration, kualiti cukup bagus tau. Tentera semua cukup bagus tau. Badan beruniform, training dekat Malaysia ni cukup bagus. Saya datang daripada badan beruniform. Tetapi kita sebagai rakyat, bila hari ini saya tidak menggunakan uniform dan saya duduk sebagai rakyat biasa ni, apabila perkara ini berlaku, saya akan tanya balik. Yang pertama, kamu orang fikir tak? Safe house tau. Safe house ni siapa punya? Adakah satu bangunan tak punya pemilik? Dalam negara Malaysia ni, yang dikatakan sebagai safe house ni, sekarang ni kita tak tahu siapa pemilik. Adakah duit itu dijumpai di dalam safe house, tak ada pemilik? Tak ada. Kalau dia ada penyewa ni ada agreement tau nak sewa rumah tu. Kalau dia pemilik, dia ada agreement tau punya rumah tu. Kenapa? Saya persoalkan ni. Kenapa pihak berkuasa tak tanya siapa sewa rumah ni? Siapa sewa rumah tu untuk engkau orang boleh letak duit dalam tu dan sebagainya. Kenapa tak soal siapa penyewa tu? Cari penyewa tu. Kalau dia pemilik safe house tu, kau kena cari pemilik safe house tu. Dia mesti tahu aktiviti yang berlaku dekat situ. Itu yang pertama. Yang kedua, macam mana pihak berkuasa dapat maklumat ada duit dalam rumah tu? Kalau pihak berkuasa dah tahu, dah boleh buat intipan bahawa duit ada dalam rumah tu, kenapa kau tak boleh tunggu untuk tangkap siapa pemilik duit tu? Takkan pemilik duit beratus juta tak berani pergi tengok duit dia? Gila tak gila? Engkau simpan duit dalam satu rumah beratus ribu dengan jongkang-jongkang emas dengan mata-mata orang asing, kau tak berani nak tahu duit dalam rumah tu. Pemilik duit ni. Buat-buatnya tikus makan, buat-buatnya duit tu rosak. Gila ke tak gila? Sekarang ni, pihak yang bertanggungjawab dengan duit ni, tak mungkin lah kau tak boleh tangkap satu orang pemilik duit ni tahu. Tiba-tiba kau boleh tahu safe house ni ada duit. Intipan apa yang pihak berkuasa ni buat? Ini adalah satu soalan rakyat tau. Kalau macam ini kau orang pihak berkuasa, baik akulah jadi bos. Betul dia kata, baik aku jadi pihak berkuasa tu. Aku yang pergi siasat. Kalau dah susah sangat. Ini perkara yang melawakkan kita tahu. Dulu kenapa kita tidak percaya? Rakyat Malaysia dulu waktu Barisan Nasional, kita ingat tak? Sampai satu masa rakyat Malaysia hilang kepercayaan kepada rakyat Malaysia tahu. Hilang kepercayaan kepada pihak berkuasa. Rakyat Malaysia hilang kepercayaan kepada pihak polis. Rakyat Malaysia hilang kepercayaan kepada pihak RSPM. Begitu juga dengan badan-badan beruniform lain. Hari ini pihak berkuasa, rakyat Malaysia baru je nak kembali pulih mempercayai pihak berkuasa, badan-badan beruniform. Akhirnya kita pula tengok perkara yang sama juga. Sekarang ni rakyat dah mula risau lah. Takut terjadinya macam dulu yang kita perjuangkan. Mati dalam tong lah. Peguam boleh mati dalam tong lah. Mati kena ni dengan bom lah. Gila tau. Kalau orang PKR, kalau orang kerajaan persoalkan saya, benda ni lah yang kau orang perjuangkan dulu tau. Apa yang saya cakap hari ni, kau orang PKR tak payahlah kau orang nak bising saya, kau orang tak payahlah nak meroyan dengan saya. Benda yang kamu orang cakap, yang kamu nak pertahankan hari ini, yang kamu nak marah saya hari ini, benda inilah yang saya duduk dalam PKR dulu, dalam PKR ni, itulah yang saya cakap. Itulah yang kami perjuangkan dulu, inilah yang saya cakap ni. Jadi hari ini kamu dah jadi kerajaan, aku dah tak duduk dalam PKR, aku jadi check and balance, aku cakap balik benda ni dengan kau orang sebab kau orang jadi kerajaan. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Kita boleh bersabar tau. Saya perhatikan benda ni 3 tahun Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Satu orang pun aku tak tengok dia sumbat dalam penjara. Mana jarong-jarong besar yang Anwar Ibrahim nak tangkap hari ni, nak masuk dalam penjara? Aku tak nampak. 3 tahun aku tak nampak. Mana? Mana dulu Anwar Ibrahim nak dakwa Mahathir? Sampai hari ni dia cakap nak dakwa Mahathir. Sampai hari ni Mahathir macam tu ke? Nak dakwa Daim sampai meninggal? Tak juga. Mana? Mana cerita Anwar Ibrahim ni? Mana cerita korang PKR ni? Dulu korang nak pecat Azam Baki. Hari ni Azam Baki 2-3 kali sambung jadi ketua SPRM. Mana ada?
Mana tak terkejut kita. Lepas tu kita tengok kehakiman kita. Dia kata dia nak selesaikan masalah kehakiman dan sebagainya. Rakyat Malaysia lagi lawak. Didendangkan dengan satu cerita paling lawak lagi. Masalah kehakiman ni. Saya tak tahulah. Kita nak salahkan siapa. Benda tu dah berlaku. Bendanya macam tu. Bila hakim dah putus macam itulah. Bayangkan. Cerita lawak orang Malaysia sekarang ni adalah. Engkau ambil rasuah 6 juta. Kau kena denda 4 juta. Kau untung 2 juta. Wis, bagus. Mana? Apakah saya cakap ini salah? Apakah saya cakap ini tak betul? Apakah saya cakap ini fitnah? Benda yang saya cakap keluar adalah akhbar. Macam ni. Sekarang ni Anwar Ibrahim nak cerita tentang membentras rasuah. Macam mana nak bentras rasuah? Pemilihan parti kau pun rasuah banyak. Dalam pemilihan parti PKR tu berasuah-rasuah. Kepala kata nak bentras rasuah. Dalam parti dia berasuah-rasuah pemilihan parti. Kau orang PKR, ketua-ketua PKR, kau orang yang dah menang-menang bertanding. Kalau kau orang nafi benda ni, aku doakan karma makan kau orang. Ketulahan kau kalau kau tipu aku. Berani bersumpah ada orang tu. Sumpah laknat, berani. Yang dah menang-menang bertanding tu saya tak kata semua hampir semua yang menang-menang bertanding tu kau nak berani nak cakap. Yang jawatan besar-besar apa semua tu. Jadi benda-benda ni nak bentras rasuah, parti sendiri banyak rasuah. Sampai pemilihan partinya pun rasuah. Macam mana nak cerita nak bentras rasuah? Jadi benda ni macam mana nak cerita nak selesaikan? Sebab itu dia tak boleh selesaikan. Sebab tu berpusing sana berpusing sini. Belum lagi. Sebab itu sekarang ini bila dah jadi kerajaan, bila dia dah jadi Perdana Menteri, bila dia dah dapat kuasa, dia pening kepala. Sebab puak-puak ni dah macam anak ikan mencari jawatan. Dan akhirnya masalah rakyat mereka tak peduli. Lepas tu carilah dia punya cyber trooper sampai 200 lebih orang untuk nak kerja hantam orang untuk nak ni balun orang. Sebab tu saya kata seminggu yang lepas, 2 minggu yang lepas saya kata dekat live ni saya kata kenapa banyak sangat fake account pergi serang saya dalam media sosial saya. Minggu lepas, betul tak saya cakap? Selepas saya cakap, kejap lagi keluar dekat Malaysia Kini. Dia kata 200 lebih account fake yang untuk ni Anwar Ibrahim punya ni. Nah, bila benda ni berlaku, saya sekali mata je. Kita rakyat, saya yang buat media, saya pun dah tahu. Lepas tu tengok, banyak fake account dia pergi serang-serang saya dan sebagainya. Kalau ini yang dikatakan namanya parti reform, kalau ini namanya parti keadilan, kau orang menggunakan cyber trooper, tak menggunakan kau orang sendiri, penyokong kau orang sendiri untuk buat komen, untuk menjawab komen rakyat, makanya kau akan tahulah reform kau ke laut nanti. Kalau parti reform nak menipu dalam reform, macam mana nak reform? Macam mana kau nak menceritakan keadilan kalau parti kau tak menjalankan keadilan? Keadilan yang kau nak perjuangkan dekat mana? Bila saya cakap benda-benda yang untuk rakyat, contohnya isu masalah pendalaman yang saya cakap dalam minggu-minggu ni, kan? Masalah engine boat dekat pendalaman. Orang PKR serang saya, kenapa kau tak buat lesen? Kenapa kau tak buat lesen? Saya cakap engine boat. Dia jawab tu sebab dia memang akaun palsu lah. Kerja dia memang nak serang, memang dia kerja nak membalun aja, dia membodohkan diri dia. Tak jawab. Orang PKR tak jawab. Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, tak jawab. Orang PKR sendiri tak nak jawab. Pemimpin PKR tak nak jawab. Menteri PKR tak nak jawab. Masalah orang di pendalaman. Masalah orang di Sarawak. Tidak boleh jawab. Tidak jawab sampai hari ini. PKR Sarawak tak jawab. Jadi sebab dia gunakan cyber trooper untuk menyerang orang yang membangkang, yang orang kata bila mereka nak menegakkan benang basah mereka, dan akhirnya mereka terpaksalah menggunakan cyber trooper untuk konon-kononnya untuk nak memberi hujah. Tak dapat. Sebab apa kau orang menipu?
Sebab itu masalah cerita pendalaman ni tak selesai. Tadi hari ini saya tengok yang nak backing lagi, yang nak pertahankan benda ni. Senang aja pergi dekat kedai minyak, tak ada pun tanya lesen guna IC. Memanglah sistem tu dia dah detect daripada IC kita ada lesen, ada saman, ada segala macam, memang dia ada kat situ. Tak payahlah lagi kau nak tunjuk lesen kau. Tapi orang yang tak ada lesen dia automatik dia tak dapat. Benda tu pun lah, wala on dia macai dia. Nak agak cerita. Padahal benda simple je, nak tunjuk dekat orang lagi. Saya cakap betul. Luahan hati orang, luahan rakyat, luahan kita yang membangkang, ini sangat penting. Ini namanya check and balance. Jangan orang-orang PKR masih lagi mentality kau orang jadi pembangkang. Kerja kau nak meroyan aja tengok orang. Saya sekarang ini bukan orang PKR. Saya ni pembangkang. Berada di luar daripada kerajaan. Jadi apa yang saya cakap, kamu orang kena nilai, kamu orang kena ambil take note. Kamu orang kena beritahu dekat Perdana Menteri kau orang. Sebab dia daripada PKR. Kamu orang kena kaji benda ni. Kalau kau orang cakap Jani ni sampah, Daniel ni sampah, tak kisah. Tapi sekurang-kurangnya kami di sini penting sebagai rakyat. Kami ni ada undi. Yang menonton 500, yang menonton 1000, yang menonton belas-belas ribu channel saya ni, mereka ni pengundi. Mereka ni di atas pagar. Mereka ni yang akan menentukan nasib kau orang. Subsidi ni bukan duit PKR. Subsidi ni duit rakyat. Minyak ni datang daripada Sabah Sarawak. Bukannya dah dekat Semenanjung tu. Yang duk bercakap banyak ni geng-geng puak PKR daripada Semenanjung. Penyokong-penyokong Anwar daripada Semenanjung. Puak-puak PKR Sarawak duduk diam, takut. Sebab kalau dia bising, PKR Sarawak ni tak boleh bising tau. Kalau PKR Sarawak ni bising, dia bukan ahli parlimen, dia bukan adun. Kalau dia bising, menentang apa yang berlaku ni, kalau dia nak bersuara untuk rakyat, dia takut nanti PKR pusat tak bagi dia dana. NGO dia tak masuk. PKR Sarawak sekarang ni otak dia orang macam tu. Takut NGO dia tak masuk duit, takut dana tak dapat, takut dia dah mohon untuk nak dapat lantikan politik tak dapat, JLC tak dapat. Ini yang dia takut. Jadi dia duduk diam-diam, dia tak peduli pun masalah rakyat Sarawak. Mana dia nak ambil peduli hal orang rakyat Sarawak? Sebab kalau tak nanti geng Supol tak nak bagi dia duit, geng menteri-menteri tak nak bagi duit. Tak payah dia orang nak kencing saya. Terpaksa menahan diri. Rakyat susah. Rakyat apa dekat sana nak mengadu kat mereka. Pengurusi MPN dia, orang telefon tak angkat. Orang mesej dia tak angkat. Lepas tu orang pergi cari saya. Korang tahu? Ni, siapa yang ada dekat ni budak-budak Sarawak, PKR Sarawak ni. Kau beritahu dekat pengurusi MPN kau orang tu, kalau rakyat telefon kau, mesej kau jawablah. Tahu tak? Banyak dia orang pergi telefon pengurusi MPN Sarawak nak tanya pasal isu benda melibatkan minyak ni. Dia tak angkat, dia tak jawab mesej orang tau. Macam mana belum jadi YB lagi kau dah perangai macam tu? Kita tahu dekat pengurusi MPN kau. Jangan takut ni. Lepas tu orang dia cari saya. Orang dia pergi telefon saya, cari saya, mesej saya berkenaan dengan isu ni. Lawak tak lawak? Belum lagi jadi YB buat-buat kesi Sarawak ni. Dah pun perangai dia macam YB. Kau ingat kau boleh lawan YB GPS tu? Inilah dunia kita dekat Malaysia hari ni. Saya tak tahu. Harapan kita menggunung kepada Anwar Ibrahim ni jadi Perdana Menteri tau. Nenek saya yang dah mati pun kecewa dia tak dapat tengok Anwar Ibrahim ni jadi Perdana Menteri tau. Tapi nasib baik nenek saya dah meninggal. Selamat dia, tak payah dia tengok. Ni cucu dia yang nak tengok. Cucu dia ni yang juga menyokong, membantu dia untuk jadi Perdana Menteri tu. Rupanya cucu dia ni pun sekarang ni pun dah tak boleh nak terima dah apa yang Anwar Ibrahim ni buat. Tak tahu. 3 tahun kita tunggu. Ini masuk tahun depan, tahun keempat kita tunggu Anwar Ibrahim nak sumbat konglomerat. Dulu dia cakap konglomerat. Kan? Penyamun-penyamun ni. Dulu bukan main dia nak sumbat Daim. Sampai Daim masuk, Daim dah meninggal. Maaflah, harap umur tun tu panjang lah. Lepas tu dia cakap nak sumbat Mahathir dekat penjara kan. Kita tunggulah Mahathir pula nanti macam mana. Memang gila, memang dah gila lah dia punya cerita ni.
Saya baca komen dekat bawah nih, saya pun lawak tahu. Kenapa dia di sini, dia kata, kenapa kau tak telefon YB GPS tu? Dia kata, tengok dia kata bahasa bodoh. Apa kena mengena saya nak telefon YB GPS? Saya sekarang ni bukan siapa-siapa tahu. Saya bukan siapa-siapa yang nak telefon YB GPS, nak telefon KC kau orang, nak telefon pengurusi MPN kau. Saya sama macam kawan-kawan yang ada di dalam ni tahu. Dia orang cuma sebab dia orang dah ada nombor telefon saya, dia tanyalah saya cakap tanya baliklah dekat dia. Saya bukan orang PKR lagi. Jadi kenapa nak orang kata nak salahkan saya? Saya bukan saya yang nak pergi cari engkau punya pengurusi MPN. Aku tahu pengurusi MPN kau orang ni memang bebal. Sekali kena maki dengan saya dulu, terus dia takut nak angkat telefon saya. Mesej saya pun dia dah takut. Sebab dia pernah kena maki dengan saya, tanyalah dia. Sebab bebal. Siapa suruh bebal? jadi itulah. Saya senang aja. Kau jadi ketua, aku jadi anak buah engkau. Aku tanya engkau, kau tak boleh jawab, aku maki engkau. Siapa suruh kau jadi ketua? Betul tak? Ini bukan ketua dekat kerajaan, ini ketua kita dekat politik nih. Siapa nak jadi ketua sangat, kau tunggu, kena maki kau tak betul. Belum lagi, saya tak nak lah cerita pasal Gaza, pasal Palestin, pasal Dayak ni kan. Nanti dia jadi pekoman, jadi resis kan. Tak payah. Kamu orang Dayak, kamu orang Sarawak, kau tahu je lah apa yang Anwar Ibrahim ni buat, sudah cukup. Kamu tahulah apa yang PKA Sarawak ni buat, sudah cukup. Tunggu waktu kamu mengundi, kau bantai dia cukup-cukup. Ni apa takut jadi ketua? Jangan jadi ketua. Ketua ni tanggungjawab dia besar tau. Bukannya nak glamour dengan pangkat. Kau kena standby dengan orang maki hamun kau. Sebab itulah ketua. Ketua dalam politik ni, engkau memang siapkan diri engkau kena maki hamun dengan rakyat. Macam kita ni, macam saya ni. Siapa suruh kau jadi Perdana Menteri? Siapa suruh kau jadi kerajaan? Memang kena maki dengan kita. Kau ingat, kami bayar gaji kau percuma. Duit rakyat tu. Yang puak-puak PKA duduk meroyan dengan kita sekarang itu semua duit rakyat. Parti PKA ni tak ada duit. Kalau ada duit PKA sekarang ni, duit kita lah. Duit daripada menteri dia sumbang kepada parti dia. Ataupun duit-duit lain kita tak tahulah. Tapi duit rakyat. Tak tahulah kalau PKA ni sama macam Parti Bersatu. Parti Bersatu dulu sumbangan masuk melalui Syarikat Said Mokhtar Al-Bukhari tu. Masuk dekat sana. Dia ambil daripada duit yang mana melibatkan duit rakyat. Yang sepatutnya excuse daripada bayar subsidi tu. Dia ambil duit tu masuk dalam akaun Parti Bersatu. Sebab tu kena beku. Tak tahulah kalau PKA dapat duit jenis macam ni kan. Ataupun ada orang yang pegang duit PKA di dekat belakang PKA, kita tak tahulah. Saya tak nak tuduh benda tu. Tetapi yang saya tahu, PKR memang tak ada duit. Jangan orang sombong-sombong, tak ada. Parti dalam Malaysia ni tak ada duit. Tapi pandai macam mana kau cari duit, pandai-pandai. Orang kata, kena tangkap, jawab. Tak kena tangkap, selamat. Itu je lah. Jadi, selesailah dia punya cerita dia kan. Politik ni tak ada yang bersih. Tak ada juga yang orang kata kotor-kotor. Kita kena pilih. Politik ya, semua politik yang ada, parti-parti politik ada dalam dunia ni, dalam Malaysia ni, semua ada dana politik. Semua orang, cara-cara pelaksanaan, cara undang-undang mereka berbeza-beza lah. Di Malaysia ni pun sama macam tu. Tak ada parti yang tidak, orang kata betul-betul, okey aku nak jadi calon, okey aku pakai ni, tak ada. Tak apa lagi parti-parti nasional ni. Di orang ni sekarang ni bermewah dengan duit yang mana pada saya tak kena tempat. Tapi tak apalah. Tak apalah, biarkan mereka dengan labu-labunya. Mereka pun tak, kau orang jangan takutlah, kita rakyat jangan takut. Sehebat mana kita kena letak kepercayaan kita bahawa macam ini. Dulu kita pernah tengok satu kerajaan yang begitu sukar kita gulingkan, iaitu Barisan Nasional waktu itu. Tetapi hari ini rakyat tak berjaya melihat bahawa Barisan Nasional sudah lemah, sehingga kan nak tubuh kerajaan pun terpaksa menumpang kepada kerajaan yang ada hari ini. Jadi apalagi kerajaan yang ada hari ini, paling lambat pun satu penggal, paling lambat pun satu penggal lah. Lepas kalau contohnya tak penggal ini PRU ke-16, Anwar Ibrahim berjaya jadi Perdana Menteri sekali lagi lah, ya kan? Lepas itu dah tak ke mana. Lepas itu pun dah tak ke mana. Kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri pun kali kedua, bukan daripada kekuatan PKR. PKR, PRU ke-16, bawah daripada 30 kursi. Tak tahulah.
Kalau orang nak juga dia jadi Perdana Menteri. Tapi kalau Anwar Ibrahim di bawah 20 kursi, dia nak kekal jadi Perdana Menteri, baik GPS jadi Perdana Menteri. Confirm GPS ada 31 DUN. Saya rasa GPS lepas ini, kalau dia boleh menang seat dekat Sarawak tu, 20 lebih kursi, baik GPS jadi Perdana Menteri. Dengan GPS pun ada dia punya kekuatan DUN dia yang besar. Dia politik memang menyatu. Jadi saya nampak untuk dia orang nak berangan-angan jadi Perdana Menteri sekali lagi, taklah. Ingat Anwar Ibrahim dia nak jadi Perdana Menteri, dia kena tunggu orang PKR ni nak bagi dia naik. Tak. Anwar Ibrahim sendiri sudah tahu bahawa dia tidak boleh berharap dengan parti dia. Anwar Ibrahim dah tahu bahawa dia tak boleh berharap dengan PKR dia ni. Sebab apa? Sebab dia dah tahu memang orang-orang yang ada ni akan menyusahkan dia. Tak boleh menang. Anwar Ibrahim tahu bahawa PKR Sarawak tu dipimpin oleh orang-orang yang tak berguna. Sebab itu dulu kenapa saya masuk balik, kerana saya ingat boleh mengubah PKR di Sarawak tu. Sebab apa? Anwar Ibrahim, sebelum saya balik tu, Anwar Ibrahim datang berucap dekat Sarawak. Waktu PRN Sarawak tu, Anwar Ibrahim kata, macam mana nak ubah PKR Sarawak ni? Kalau orang-orang lama tak memberi ruang kepada orang baru untuk nak duduk dekat situ. Tapi kenapa dia orang tak mau? Di mana dia orang nak ni? Dia orang nak kekal jadi ketua cabang. Sebab itu PKR Sarawak tu lemah. Sebab ketua cabang mereka ni masih orang lama yang, bayangkan dah 4-5 kali, 6-7 kali bertanding kalah. Parlimen kalah, DUN kalah, parlimen kalah, DUN kalah, macam tu lah, ulang. Dan akhirnya dia tak boleh berkembang. Orang-orang tu je. Dia tak bagi laluan kepada anak-anak muda. Dia ada MK dia tak bergerak. Sebab ketua cabang dia tidak fokus untuk nak dibila anak muda ini, kalau tak dia kau jadi calon. Dia tak macam tu. Sebab tu dia reput. Bayangkan contohnya macam ada anak muda yang lantang, vokal tentang keadilan nak bercakap. Pakat ramai-ramai, bully, bagi dia pressure, bagi dia ni tekanan betul-betul, dia keluarkan. PKR Sarawak daripada dulu, dia akan keluarkan orang-orang yang bagus ni. Dia tinggalkan mereka-mereka tu. Dia masih orang-orang tu. Sebab itu dia akan beritahu dekat Anwar, kami adalah pejuang parti. Untuk dia nak mengekalkan diri mereka, menjadi, dia kata dekat Sarawak ni, dia kata, kami ni lah pejuang parti. Kami ni lah yang selama ni bertahankan PKR dekat Sarawak ni. Sebab dia nak kekalkan, kononnya dia lah pejuang. Padahal dia lah pengkhianat kepada PKR itu. Ramai yang macam tu. Dekat Semenanjung pun ramai yang macam tu. Sebenarnya, mereka inilah pengkhianat parti. Kerana mereka bunuh kawan-kawan dia yang ni, orang-orang yang baru ke apa semua ni tadi, untuk dia kekal dekat situ, untuk dia nak menunjukkan bahawa dia pejuang parti. Padahal selepas itu dia tak buat kerja. Kalau korang tak percaya, kalau betul dia orang buat kerja ya, takkanlah satu cabang nak cari 15 orang mesyuarat pun tak ada. Ini berlaku dekat Sarawak. Saya 3 tahun jadi KC, saya perhati je kawan-kawan saya dekat cabang tau. Semua cabang saya perhatikan. Rata-rata macam tu. Dekat Sarawak ni. Santubong tu, kalau dia sekarang ni aku tak tahulah. Santubong tu nak mesyuarat, EJK dia sekarang ni pun menipu. Banyak PKR sekarang ni dekat Sarawak tu, EJK dia menipu. Ada yang satu struktur tu, ni saya nak beritahu PKR Sarawak ni. Tidak semua lah, tapi hampir sebahagian lah ya. Banyak juga, ada juga yang bagus-bagus lah. Contohnya mungkin di Miri, sebab dia YB, macam YB Chiu, mungkin dia punya cabang bagus lah. Ataupun yang lain-lain. Tapi kebanyakan PKR ni, terutamanya di kawasan Melayu, tahu apa berlaku? Dia sendiri jadi KC, bini dia mungkin jadi wanita, bini dia ataupun anak dia, ataupun saudara mara dia, begitu juga. Dekat wanita dia, dekat MK dia, semua suku sakat dia sendiri. Tak bohong. Lepas tu, orang-orang tu je. Datang pemimpin, orang tu lagi. Datang pemimpin, orang tu lagi. Lepas tu dia bangga lah. Dia bangga, oh, tengok. Kami datang aja, menteri datang. Ku tak nampak pun cabang kau datang. Yang datang cabang kami datang 50 memang lah. Orang kau datang nak makan. Tapi masuk pilihan raya, hilang deposit. Buat meeting, buat mesyuarat, tak ada orang. Itulah. Jadi orang sekarang ini meroyan lah dengan saya bila saya cakap benda ni kan. Padan muka korang. Saya dah cakap, korang
Sekarang nih PKA Sarawak, dia ada buat media tau. Dia ada buat grup media CEO dia, komplit. Dia macam syarikat besar. Dia nak mengalahkan media TVS Sarawak. Dia nak mengalahkan apa, MyCom apa semua aku tak tahu. Modal buat media beratus ribu. Aku pakai telepon buruk aja. Aku buat media, aku pakai telepon buruk aja ni pun bagus daripada media dia yang beratus ribu. Aku buat media pakai telepon buruk ni, banyak view aku. Kejap lagi tengok, ratus, belas, 20 ribu pun ada yang menonton saya. Bukan saya nak hina, memang itu kenyataan dia. Mak tu saya kata, tak payah nak takut dengan PKA Sarawak ni, tak ada apanya. Nih, 2 hari yang lepas, semalam, geng-geng Puncak Borneo tau, geng-geng Puncak Borneo, PKA Puncak Borneo dia serang saya, tapi dia tak serang secara directly lah, dia sindir lah. Dia kata hari-hari saya kata orang Paloi. Saya tak akan kata orang Paloi tau. Kamu orang ada saya cakap kamu orang Paloi? Tak kan? Kenapa saya cakap dia orang ni Paloi? Memang Paloi. Dia orang lah Paloi kan. Sebab tu saya tanya ada orang. Saya tanya PKA dekat Puncak Borneo, kau boleh menang tak? Kan? Puncak Borneo tu, dia masuk, satu dun dia yang di Serembuk tu masuk kawasan saya. Sebab itu semalam saya warning orang dia, kau punya dun masuk kawasan saya. Orang dekat kawasan itu, orang PKA kawasan itu kawan saya semua. Kau buat main dengan aku. Puncak Borneo kau nak lari ke mana? PKA kau. Kau nak sombong-sombong dengan saya. Mesyuarat dia yang lepas, hampir semua mesyuarat Puncak Borneo yang lepas, saya pemerhati dia. Duduk dekat depan tu. Pemerhati mesyuarat dia. Kau nak kencing ke ya? Pemerhati duduk dekat depan, tak ada pemerhati yang sign tak lulus. Pemerhati kata, kalau saya tak kenang Cikgu Diok tu, waktu tu nasib baik sahabat saya jadi cashier dekat situ. Dia orang kempen, saya pergi kempen untuk dia orang. Untuk Cikgu Diok tu nak bantu dia orang. Dia orang tu yang nak membalun saya ni, alamak. Cashier dia semalam saya dah cakap, jangan hit saya. Rekod-rekod kau orang saya pun tahu. Liman, Puncak Borneo bukan Willy Mongin ke tuan? Dan yang dia dah pindah dah, dia dah pergi ke PBB dah. Tak payahlah PKA nak lawan Willy Mongin, memang ke laut dah. Willy Mongin dah ke depan jauh dah. Mana ada bakal calon PKA dekat Puncak Borneo, mana ada. Sekarang ni yang ada ni cashier dia, tak payah. Dia orang nak sindir-sindir saya. Saya hit ke Puncak Borneo. Sebab dia orang ni nak action sangat. Saya dah cakap dengan PKA Sarawak, engkau orang jangan, bila saya menyalak macam ni, bila saya hit kamu orang tak payah nak menyalak. Kau buat kerja kat kawasan, kau buktikan bahawa kau baik. Tak payah engkau nak bagi saya. Saya bukan PKA sekarang ni. Kamu orang tak tahan telinga dengan saya punya balun macam ni. Kau orang yang bodoh. Sebab apa? Dah lah kau panas dengan saya punya apa tu? Saya punya sound kamu orang macam ni. Menganjingkan kamu orang macam ni. Lepas tu kau tak buat kerja pula. Bertambah rakyat benci dengan kau, lagi kau kalah dekat kawasan. Patutnya apa yang PKA Sarawak ni buat? Aku dah bising-bising macam ni, kau pergilah buat kerja kat kawasan. Kan? Ada faedah. Saya buat konten. Kan? Buat je kat konten, tapi pedih lah telinga dia orang kan. Apa yang nak peduli? Kan? Bukan saya sebut nama kau orang satu persatu. Ini bila saya sound dia orang, sebab saya suka sound dia orang direct. Sebab kawan-kawan lama. Dia kata aku koyak. Aku koyak betul-betul engkau orang nanti. Ini aku koyak kan kau betul-betul. Batu semalam saya tanpa segan silu saya dalam saya punya Facebook. Saya beritahu, PKA Puncak Borneo, kau tak puas hati kau datang jawab sekarang. Tak berani. Beria-ia sangat. Dia orang PKA Puncak Borneo sekarang pun nak tahu, bagi tahu, otak mereka duit. Sebab yang lepas banyak dia orang punya NGO dapat duit. Daripada wanitanya, daripada cashier-nya waktu tu yang pandai, Cikgu Diok. Jadi dana tu untuk dia nak bantu kawasan tu ni. Jadi sekarang ni mereka fikir bila dah tukar cashier mereka boleh ni. Tak tahulah, mungkin kekuatan mereka ada kot. Dekat satu dun dia Serembuk tu memang tak ada harapan lah. Satu lagi dun dia tu Talat tu pun sekarang ni berebut lah dia dekat Mambung kan. Mambung tu tahu siapa calon mereka. Cikgu Diok dah tak duduk dalam PKA. Serembuk. Kau orang PKA Puncak Borneo,
Kau orang main-main dengan saya, Serembuk tu kawasan saya tu. Krokong. Senyawan dan sebagainya tu semua kawasan saya. Dia punya dun masuk dalam kawasan saya. Tapi nak buat sombong pula dengan saya. Dia ingat dia dah hebat sangat dekat sana. Aku dah cakap dah dengan orang, jangan ganggu saya. Dah lah sana kawasan Dayak, Bidayuh. Yang nak serang saya PKR. Saya tengok PKR Puncak Borneo yang nak serang saya ni kebanyakannya dia orang ni macam mix Chinese lah kan. Kau lagi nak kacau Bidayuh. Aduh. Memang kau cari lah dah kesi kau Cina pula, bukan resis. Sebab itu kawasan Bidayuh. Jadi sebab itu DAP dekat kawasan saya ambil calon Bidayuh. YB Multi Bimol. DAP pun guna calon Bidayuh tu. PKR pula. Macam mana? Jadi itulah antaranya. Saya nak beritahu dekat dia orang. Janganlah. Kalau PKR tak nak kena serang dekat Sarawak, kalau PKR Sarawak tak nak kena serang, PKR pusat tak nak kena serang, kau tutuplah parti tu. Kau tutuplah parti PKR dekat Sarawak tu. Biar orang tak serang. Kalau parti politik yang mana dah jadi kerajaan, bila orang tidak berada dalam parti itu, kita sebagai pembangkang, umpamanya macam saya sekarang ni anggaplah pembangkang, memanglah kita serang. Walaupun saya bekas ahli PKR. Sebab apa? Saya dah keluar. Saya keluar ni lagi dahsyat seserang. Otak mereka yang bodoh. Memang orang serang lah parti. Mana ada orang duduk dalam parti itu bila keluar, apalagi macam saya, minta keluar. Mestilah ada sebab saya. Sebab korang pembohong lah. Antaranya yang saya sebut lah panjang lebar saya cakap tadi kan. Itulah antaranya. Sebab itulah geng-geng Willy Mongin pun ex-PKR. Datuk Willy Mongin pun dah ketawa saya sekarang. Dan muka kau Daniel dia kata kan. Willy Mongin ketawa saya sekarang ni. Ali Biju ketawa saya. Larry Seng ketawa saya. Baru Bian ketawa saya. Padan muka kau Daniel dia kata. Kau perjuangkan Anwar Ibrahim bagai nak gila. Sekali engkau disailang. Lepas tu kau dah pun dikeluarkan. Lepas tu kau dihentam oleh mereka dia kata. Padan muka engkau dia orang kata. Kau orang lagi nak join PKR ni. Kau orang join PKR ni, kau orang keluar sama macam tu. Kena maki dengan PKR. Ramai orang yang join PKR ni dikencing oleh PKR tau dekat Sarawak ni. Yang beritahu dekat saya cerita yang sama. Dikencing oleh calon-calon PKR yang lepas. Banyak. Sebab saya buka media, saya open kepada semua orang kan. Jadi orang komen apa semua banyak. Last sekali dia orang DM saya. Terima kasih Daniel, kau dah keluar. Bagus kau dah keluar. Ramai semua ucapkan tahniah saya dah keluar. Kami ni kena kencing dengan PKR Sarawak ni. Kami dikencing oleh calon. Ada yang tak bayar pacah, ada yang tak bayar ini. Tahu? Tak PKR ni cakap apa. Dia harapan dia orang PKR sekarang ni mencari ahli baru untuk menutupi penipuan mereka yang lepas. Kalau saya cakap bohong, kau tanyalah orang yang pergi buat komplain tu. Sama lah sekarang ni. Tengok, dekat pusat. Dia buang revisi. Buang Rafizi itu kan, nak buang Rafizi, tim-tim Rafizi ini semua nak buang dan nak cari lagi ahli baru. Cari lagi orang baru. Kencing lagi nanti. Kekal mereka dekat sana. Jadi dia akan kata, kamilah yang mempertahankan PKR ni. Padahal engkau niayakan orang sampai orang tu dah kesakitan. Cuba orang PKR yang duduk berlagak cakap Rafizi koyak tu, cuba engkau duduk di posisi Rafizi. Kau koyak rabat tak? Rasa-rasa engkau nak gila pun ada tau. Orang PKR ni, dia orang tidak merasa macam mana kesakitan orang. Yang dia tahu kesakitan Anwar Ibrahim duduk penjara. Sebab itu otak mentaliti orang PKR ni jadi bodoh. Kesakitan Anwar Ibrahim duduk penjara, kau tahu. Kesakitan Rafizi yang kau orang anaya, kau orang tak tahu. Sebab tu dia jadi Walak Anwar Ibrahim. Nama dia Walak Non. Tak ada. Orang PKR ni kebanyakan dia gunakan orang-orang baru, orang-orang pertengahan. Untuk mereka ni, ujung-ujungnya, mereka yang tinggal dalam PKR ni sebenarnya mereka yang tak ada arah. Ke kiri tak betul, ke kanan tak betul, hala tuju tak ada, duduk dekat situ, dia konon-kononnya pejuang paling hebat. Sebabnya dia tak boleh pergi parti lain. Matlamat tak ada. Tu sebenarnya. Orang yang bodoh-bodoh yang tinggal ni tadi, kan? Yang duk menjual Anwar Ibrahim, duk menjual PKR. Dia jual habis-habisan ni. Dia sebenarnya orang yang dah tak ada idea. Dia orang ni dah tak ada idea. Jadi kerja dia, siapa yang bercakap idea yang baik, dia akan serang.
Konon-kononnya menentang idealisme parti. Konon-kononnya mereka ini lantang menyerang parti. Padahal orang ini tidak ada kualiti dalam parti. Cuma dia menjual benda ni. Besok bila Anwar Ibrahim tak ada, dia dah tak ada idea nak dijual. Anwar tak ada. Nak jual siapa? Nak jual Nurul Izzah lah. Last kali lah Nurul Izzah pun dia tendang. Itu dia. Percaya cakap saya, yang tinggal dalam PKR hari ni, geng-geng Damacai ni, bukan lagi orang bijak PKR. Kau orang tak percaya cakap saya? Kita lihat. Masuk PRU ke-16, masuk PRN Sabah, mana-mana PRN kita tengok. Ini harapan mereka bernasib baik kerana mereka jadi kerajaan. Itu je. Tapi, kalau rakyat tahu ni nanti, kau orang lunyai PKR. Nafikan cakap saya tak ada masalah. Tapi ini hakikat dia. Yang tinggal dalam PKR sekarang ni mungkin ada 1-2 yang bijak. Yang lain tak bijak dah. Semua dah tinggal orang bodoh. Cakap betul ni. Sebab tu dia tak ada idea. Mana ada idea dah sekarang ni, semua kaki bodek. Benda yang sama saja orang PKR cakap tau. Isu minyak. Kita tengok, saya kembali kepada isu minyak tadi. Isu subsidi minyak. Satu idea aja yang ada daripada geng PKR. Lesen and lesen. Lesen and lesen. Siapa tak hidupkan lesen? Siapa suruh kau tak hidupkan lesen? Siapa suruh kau tak buat lesen? Ini je idea. Semua sekali menggunakan idea bodoh yang sama. Dia dah tak fikir ada petani, dia tak fikir dah ada nelayan, dia tak fikir dah orang ulu dekat sana, dia tak fikir dah orang pakai generator, dia tak fikir orang pakai sensor, dia tak fikir orang pakai mesin rumput, dia tak fikir. Yang dia buat kira-kira bodoh. Saya tak nafikan subsidi ini bagus, 300 liter sebulan, saya tak nafikan. Tapi dalam kamu laksanakan mekanisme ni, ada tak otak engkau orang dalam kerajaan dipikir? Bayangkan 300 liter, saya tak kata cukup, saya tak kata tak cukup. Kamu orang memikir sendiri. Ada satu keluarga, dia duduk di antara Kuala Lumpur dan Seremban. Dia bolak-balik ni. Kau ingat, dia daripada tempat kerja, dia daripada Kuala Lumpur, pergi Seremban ni, tak ada jam, satu hal. Kau ingat dia ni tak ada singgah ke rumah saudara dia ke? Ujung minggu dia tak payah pergi buat berkelah ke dekat Port Dickson ke, berkelah dekat sana ke bersama dengan keluarga. Dia nak pergi supermarket ke. Yang kau pergi buat perkiraan dia yang cukup-cukup, okey. Garanti cukup orang ni. Orang ni nak melawat imak bapak dia semua tak ada dekat sana. Yang dia fikir okey 300 liter ni cukup. Kalau daripada KL Seremban ulang-alik kerja. Ini je. Kau dah fikir tak? Saya percaya benda ni pun tak terfikir. Ada dia fikir. Budak tu nak pergi sekolah. Hantar budak sekolah, lepas pergi sekolah nak pergi kerja. Lepas tu balik, belum pergi kerja pula, dia pun sebelah sana, bini dia dekat Kelang, dia dekat Putrajaya ke ataupun mana-mana lah. Kawasan-kawasan yang lain jauh. Lepas balik orang nak singgah goreng pisang, nak rumah kawan, pergi melawat sana, melawat sini ke, ada. Tak ada. Pelaksanaan kerja yang ada dalam kerajaan hari ini berterabur cacar marba sebab pengampu dah terlalu ramai. Ini yang berlaku dengan Najib dulu. Penasihat-penasihat Najib tak betul, rosak Najib masuk penjara. Maaflah cakap orang UMNO Barisan Nasional, tapi kita imbas benda ni. Pengajaran untuk kita dalam politik. Kepada pemimpin-pemimpin politik kita. Hari ni kau bolehlah berbohong dengan rakyat, kau bolehlah ni. Esok bila kau tak jadi kerajaan, orang yang sedang melawan kau sekarang ini, dia tunggu masa. Nak tahu PKR ada integriti atau tidak waktu dia jadi kerajaan, kita tunggu kerajaan baru bertukar, kita nak tengok. Kita akan tengok, ada tak kalangan mereka ni yang kena dakwa? Ada tak di kalangan mereka ni yang kena sesat? Baru kita tahu. Kalau sekarang ni memanglah tak ada. Dah saya cerita, Azam Baki yang dia nak pecat pun dah dapat 3 kali dah kan. Mana ada perasuah 1 pun 3 tahun pun tak tangkap-tangkap. Memang tak cukup lah. Sana kita dekat korang terakhir ni. Kena undi lah Anwar Ibrahim. Dia tak cukup 1 penggal dia nak tangkap perasuah. 1 penggal lagi baru cukup. Baru dia boleh tangkap perasuah. Sebab dia 3 tahun ni dia tak dapat nasihat perasuah. Dia tak dapat nak sumbat ke perasuah ni. Mungkin kita anggap je lah ini positif. Dia tengah nak dakwa ke apa semua kan. Sebab tu tak boleh masuk. Tak ada lagi 3 tahun dia masuk penjara perasuah. Itulah. Jangan janji dengan orang. Jangan orang fikir nak jawab tu. Sekarang ni dia orang nak tutup masalah negara ni dengan isu-isu yang konon-konon menarik lah. Isu minyak ni kan konon-konon menarik. Tak tahulah. Isu minyak ni padahal dah bagus dah. Tapi dikritik oleh rakyat. Dengan artis-artis pun dah sokong Anwar sekarang ni. Bengong enggak? Memang dah gila, dah balik dah. Itu sajalah ulasan saya. Selamat malam. Assalamualaikum. Thank you.